Astaghfirullahalazim. Alladzi la ilaha illa huwa wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim. Alladzi la ilaha illa huwa. Ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi al-kiram. Syai'ulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Yang dihormati pengurusi Surau Ihsaniyah, Tuan Haji Abdul Razak, juga yang dihormati Tuan-Tuan Imam, Tuan Bilal, Tuan Siak, ahli-ahli Jawatan Kuasa Surau, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, terlebih dahulu kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpah kurnianya, maka subuh ini kita sekali lagi bersama-sama berjemaah subuh dan seterusnya kita menambah sedikit ilmu yang berkaitan dengan ibadah yang kita lakukan. Dan pada pagi ini kita masuk kepada tajuk yang berkaitan dengan tajuk besar dia apa? Berkaitan dengan hadas lah ya. Perkara yang dilarang bagi orang yang berhadas ya. Hadas ni ada dua lah. Satu dipanggil hadas akbar, satu dipanggil hadas asghar. Hadas besar dan hadas kecil. Kenapa dia dipanggil hadas besar dan kenapa dipanggil hadas kecil? Bukan maknanya, maksudnya bukan di segi saiznya, tapi di segi kesan daripada hadas tersebut, apakah yang kita tak boleh lakukan. Yang hadas akbar ni lebih banyak lagi dan hadas asghar ni sedikit sahaja. Walaupun sedikit tapi lebih kurang samalah dengan hadas akbar. Jadi kita mulakan daripada dan haram atas orang yang hadas akbar itu segala yang haram atas segala orang yang hadas asghar. Hadas akbar tu hadas besar, hadas asghar tu hadas kecil. Dan haram bagi orang yang berhadas besar sama juga haram seperti mana juga yang diharamkan bagi orang yang berhadas kecil. Dan lebih pula yang telah terdahulu kenyataannya, dan lebih pula atas orang yang berhadas akbar itu beberapa perkara. Bagi orang yang berhadas besar beberapa perkara lebih, iaitu lebih diharamkan, iaitu haram atasnya membaca Quran. Orang berhadas besar haram membaca Quran. Maksudnya orang yang belum mandi hadas besar lagi lah ya. Selagi dia belum mandi, dia haram membaca Al-Quran. Yang tiada dinasahkan tilawahnya. Ayat Quran yang tidak dinasahkan tilawahnya, artinya ayat Quran yang asal lah, yang bukan telah pun diubah. Mana ada ayat-ayat Quran yang sebelum ini dinasahkan kemudian digantikan dengan yang baru. Yang dinasahkan tu tak apa, tapi kalau dah diganti yang baru tu, itu haram bagi orang yang berhadas besar membacanya. Tetapi tidak mengapa bagi orang yang berhadas besar ini jika dilakukan dia di dalam hati. Jadi kalau dia baca Quran di dalam hati, walaupun dia dalam berhadas besar, itu boleh. Bolehlah baca ayat Quran walaupun kita dalam berhadas besar. Bila boleh kita membaca Quran di dalam hati kita. Yang tak boleh ni kalau keluar zahir ayat itu.
Kalau dalam hati alhamdulillah tu boleh. Tapi kalau alhamdulillahirabbil alamin tu boleh. Kalau kita zahirkan alhamdulillahirabbil alamin sebagai ayat Quran, ianya adalah ayat Quran, maka itu adalah dilarang dan diharamkan, ya. Dan jika yang dibacakan dia itu setengah ayat Quran dan jika pendek sekalipun, sama ada bacaannya itu dengan perlahan atau dengan nyaring dua, itu tak boleh, diharamkan walaupun ayat Quran itu pendek. Apa contohnya ayat Quran yang pendek? Yang ringkas lah. Ya? Jadi jangan tuan-tuan fikir bahawa ayat Quran yang pendek itu tidak termasuk dalam ayat Quran. Dia termasuk ayat Quran. Contohnya, ada kisah seorang imam di Mesir lah. Dia jadi imam. Bila jadi imam, dia tak baca panjang-panjang. Tapi dia baca ayat Quran. Apa dia baca? Nun. Lepas tu dia terus rukuk. Okay? Nun. Lepas Fatihah tu dia baca nun saja. Sebab nun tu, nun wal Quran al-Hakim. Nun saja. Itu pun ayat Quran. Ini kalau jadi imam baca ayat yang pendek macam itu, suka tak orang? Ha? Suka tak? Lepas dia Fatihah, nun, lepas tu rukuk. Yang lain tak boleh habis baca Fatihah lagi. Nah, itu jadi kelang kabut lah. Ya? Tapi kita boleh tertinggal daripada imam, ya? Jangan lebih daripada 3 rukun. Ya? Jangan lebih daripada 3 rukun kita tertinggal. Batal sembahyang kita. Kalau nun, dia pun rukuk. Kita pun masih kelang kabut lagi baca Fatihah. Dia pun tidak. Kemudian dia sujud. Kita masih lagi Fatihah. Maka kita tertinggal 3 rukun. Maka solat kita tidak dikira satu rakaat itu sebagai solat jemaah kita. Okay? Tapi ada soalan tuan? Kalau tak ada, kita teruskan. Kemudian, dan haram berhenti bacaannya dan haram berhenti dan jikalau satu lahzah sekalipun di dalam masjid, haram bagi orang yang berhadap besar berhenti di dalam masjid walaupun satu lahzah. Apa lahzah? Sangat sekejap. Okay? Lahzah ni sekejap lah. Sekejap je berhenti. Maknanya dia masuk pintu depan, keluar pintu belakang, tapi dia berhenti sekejap tengah-tengah masjid tu, kemudian baru dia keluar. Berhenti yang sekejap itu adalah diharamkan bagi orang yang berhadap besar. Okay? Jadi jangan masuk masjid lah kalau kita belum mandi hadap besar lagi. Okay? Haram berhenti tengah-tengah masjid tu. Okay? Sedangkan dia masih lagi di dalam hadap besar. Satu lahzah. Lahzah ni masa yang pendek. Sekejap saja. Ini perkataan lahzah ni banyak orang bergaduh ni. Ya? Banyak yang bergaduh pasal lahzah ni. Sebab orang Arab ni, kalau saya duduk, semasa saya berkursus di Jordan dulu, saya suruh dia tutup lah, suruh dia pasang aircon lah. Okay? Cuaca panas. Tu dia pasang aircon. Kat admin kat bawah tu. Okay? Dia senang dia cakap, lahzah. Dia kata. Lahzah. Apa mana lahzah? Sekejap. Jangan percaya tuan. Lahzah aja 3 jam. Ya? Bukan sekejap. 3 jam. Bergaduh. Ya? Tapi lain pula. Kalau ada orang dia sendiri yang datang, orang Arab lain lah datang. Ya? Dia dengan segera buat pengurusan ataupun takbiran dengan cepat. Ya? Tapi kalau kita ni, dia lambat-lambatkan. Lahzah. Pergi lagi sekali, lahzah. Itu yang nak bergaduh tu. Tapi kalau dengan Arab ni bergaduh, tuan boleh boleh kita menang ke, boleh kita kalah dengan Arab ni. Ya? Tapi dia takut dengan orang Melayu ni, Arab ni. Sebab apa? Kita buka silat kita. Ya? Ada silat orang Melayu ni yang dia tak boleh makan masuk. Ya? Dia takut. Sebab ada kawan saya seorang,
dia nak pergi ke Universiti Azhar lah, Cairo Universiti Azhar. Naik taksi. Kemudian jauh lagi daripada universiti itu dia dah berhenti dah minta duit. Jadi budak ni pun naik angin jugalah, nak dibagi ni penumbuk dia. You nak karate ke nak penumbuk? Nak karate ke nak penumbuk? Bagi pilihan dua. Dia tak berani dengan orang Melayu. Sebab orang Melayu ni macam-macam ilmu ada. Karate ada. Silat pun ada. Silat gayung pun ada. Silat ada lagi. Silat mangkuk ada tak? Tak ada, ya. Perkataan lahzah ni jangan percaya dengan orang. Dia lahzah dia pada orang lain 3 jam. Pada kita, pada orang lain pada bahasa Arab 3 jam. Pada kita lah, pada bahasa dia cepat, Jangan berhenti dalam masjid walau satu lahzah sekalipun. Sama ada pada buminya. Pada bumi ini maksudnya bumi masjid ke ataupun atas masjid tempat salat tu. Tempat salat tu, kalau bumi ni bawah tu mana nak, bila lah masanya kita nak berhenti kat situ, Sama ada pada buminya atau jidarnya. Apa makna jidar? Jidar dinding. Jidar ni dindingnya. Macam mana pula kita berhenti kat dinding masjid? Kita berhenti, kita bersandar kat dinding dia. Itu berhenti kat dinding lah. Kalau kita berhenti itu berdiri atas dinding tu mustahil lah. Dia ke berdiri atas dinding. Dia bersandar kat dinding sekejap. Pun tak boleh. Bagi orang yang mahadar besar, haram hukumnya. Sama ada masjid itu terpakai atau tiada. Sama ada masjid baru atau masjid lama. Asalkan namanya masjid, maka tak bolehlah kita berdiri ataupun berhenti dalamnya sedangkan kita dalam keadaan berhadap besar. Masjid baru ataupun masjid lama. Sebab itu mufti dahulu, mufti kerajaan Negeri Sembilan yang dahulu, bukan yang sekarang ataupun sebelum sekarang. Mufti yang dahulu, dia tidak akan menghilangkan nama masjid itu walaupun masjid itu dah hilang. Masjid itu dah hilang, dia tak beritahu. Jangan tukar ataupun jangan hapuskan nama masjid ni. Dan buat contohlah seperti masjid Miku Lama. Masjid Miku Lama tu dah tak ada dah. Tapi ada puing-puing dia tu, ada bekas-bekas dia tu pun dipanggil masjid. Pada dia, jangan hilangkan nama masjid. Masjid ni adalah sesuatu yang telah dibina seperti mana sabda firman Allah Subhanahu wa taala, al-masjidu ussisa lit-taqwa. Masjid itu diasaskan kepada untuk orang-orang yang bertakwa. Sebab itu jangan tukar-tukar ataupun alih-alih nama masjid. Sebab itu bila orang tukar masjid baru daripada masjid lama, ada orang tak setuju. Kalau orang kampung dia memang tak setuju. Sebab apa? Siapa yang dirikan masjid yang lama dulu? Datuk nenek dia angkat kayu. Daripada dalam hutan tu, dia pikul kayu, dia potong kayu, dia banner sendiri masjid tersebut. Jadi dia tak setuju kalau sekiranya nak tukar masjid itu ke masjid yang baru di banner. Ini dulu dan sekarang pun macam tu jugalah, orang sangat sayang kepada apa yang telah dibina oleh datuk nenek moyang dia dahulu. Sebab itu ada masjid-masjid lama ni tuan-tuan. Kalau tuan-tuan pergi tidur lah. Ada pengalaman tak? Ada pengalaman tak pergi tidur masjid lama? Yang lama lah. Kadang-kadang dialihkan kita tidur tengah-tengah tempat solat tu, di ruang solat tu. Tiba-tiba kita dialihkan tepi kolam. Hampir-hampir nak jatuh dalam kolam. Siapa mengalihkan? Kita ngigau ke? Tak kan? Adalah makhluk. Tapi bukanlah datuk nenek moyang kita tu turun balik, tak. Adalah yang bersama-sama dalam
masjid-masjid lama ke masjid baru ke ada jid Islam. Dia tak suka orang tidur tengah-tengah masjid tu, dia dialihkan. Ataupun yang tidur tu orang belum mandi hadas besar lagi. Itu lagilah. Campakkan terus belah keluar. Okay? Baik. Kemudian atau tiada masjid yang sama ada masih dipakai ataupun tidak dipakai. Cuba kira tuan-tuan. Berapa banyak masjid lama dalam daerah Rembau ni. Dah kira belum? Berkira daripada mana? Daripada Pundur tu sampai Pusing, sampai ke mana? Sampai ke Kendung tu ada berapa banyak masjid lama. Jangan ambil senang dengan masjid lama. Sebenarnya masjid lama sama juga dengan masjid yang baru. Okay? Kalau dapat masjid baru, masjid lama kita ambil macam biasa je. Boleh duduk, boleh tidur walaupun kita belum mandi hadas besar lagi, tuan-tuan dan puan-puan. Dan tiada haram lalunya daripada satu pintu dan keluar daripada yang lainnya. Tetapi tidak haram bagi orang yang berhadas besar lalu daripada pintu dan keluar pada pintu. Lalu masuk pada pintu depan, keluar pintu belakang, itu tak apa. Tidak haram. Lalu je. Atau perempuan yang haid atau nifas, jika takut titik darahnya, haram lalu kedua. Tapi bagi perempuan haid dan nifas, haram lalu. Masuk pintu depan, keluar pintu belakang, haram bagi perempuan yang dalam keadaan haid dan nifas, dia haram lalu. Sebab ditakuti, menitik di dalamnya. Walaupun tidak menitik darahnya, tetapi hukumnya makruh. Hukum makruh perempuan yang dalam haid dan dalam nifas lalu di dalam masjid. Walaupun dia tak bimbang tentang darah menitik. Sekarang ni mana ada lagi kan. Tapi hukumnya adalah makruh. Dijagalah. Makruh apa mana makruh? Apa beza haram dengan makruh? Haram dilakukan, berdosa. Kalau ditinggalkan, tidaklah berdosa. Tapi makruh ni, ditinggalkan, dapat pahala. Kalau dilakukan, dosa tak? Makruh ni. Cuma kita buat sesuatu yang tidak disukai oleh syarak lah, tuan-tuan dan puan. Dan haram atas orang yang haid, orang yang datang yang haid dan nifas, segala yang semua itu puasa. Orang yang datang bulan, ataupun orang yang sedang dalam haid dan nifas, haram mereka berpuasa. Tapi apa yang harus mereka buat dalam bulan Ramadan? Menahan diri. Menahan diri itu maknanya bukan berpuasa. Haram mereka berpuasa dalam bulan Ramadan, sama ada wajib atau sunat. Haram orang yang datang haid ataupun yang datang nifas berpuasa wajib dan berpuasa sunat. Haram. Jadi ini sesuatu yang kita kena tahu. Maknanya bukan semua ibadah kita lakukan itu, kita buat itu mendatangkan pahala. Sebaliknya mendatangkan dosa. Kita puasa tapi kita dalam keadaan haid. Kita rasa kita dapat pahala. Tetapi oleh kerana kita jahil dalam ilmu ni, kita tak tahu yang hukumnya yang haram, kita puasa sebab tengok orang lain puasa. Jadi tengok orang lain puasa, maka dia pun berpuasa. Itu hukumnya haram. Bukan dapat pahala pun. Tapi ada juga puasa-puasa yang kita lakukan dapat pahala. Bagi orang lelaki lah. Bagi setengah-setengah pelajar-pelajar saya masa di Maktab Pengguru Islam dulu, kita buat program puasa sunat. Puasa sunat setiap hari Khamis dan hari Isnin. Puasa tu dipanggil puasa apa? Puasa sunat. Puasa Isnin dan Khamis. Tapi budak-budak tu panggil apa? Ini budak-budak nakal. Dia pun kecil masa Maktab Perguruan. Dia panggil puasa apa? Dia dapat untung lah kalau puasa sebab kita kita sponsor
sahur dia dan buka puasa dia. Dia panggil puasa apa? Puasa bajet. Ya. Puasa bajet pun ada, bukan nasi bajet, dia puasa bajet pun ada. Ya. Sebab apa dia hari tu dia tak payah keluar duit untuk belanja makan, semua ditanggung oleh persatuan ke oleh pertubuhan yang anjurkan puasa Isnin Khamis tersebut. Dia ramailah puasa. Bila saya tanya puasa apa ni? Puasa bajet Ustaz. Bagus itu. Ya. Sama ada dan haram, ya, atas orang yang haid dan nifas itu berpuasa, sama ada wajib atau sunat dahulu daripada putusnya sebelum habis haid tersebut, sebelum tamat haid tersebut masih lagi berada dalam keadaan haid, belum putus lagi, maka adalah haram. Dan wajib diqadakkan puasa yang wajib itu kemudian daripada putusnya. Bila dah selesai saja haid, dah habis haid, maka puasa yang tertinggal semasa dalam keadaan haid tadi wajib diqadakkan. Diqadakkan puasa. Ini ada masalah lah tuan-tuan. Diqadakkan puasa ni. Ada orang kata, ada hukum lah. Bolehkah kita qadak puasa? Di samping kita menunaikan puasa 6 hari. Puasa 6 hari. Tapi dalam puasa 6 hari tu, kita masukkan sekali niat qadak puasa. Boleh ke tak boleh? Pada tuan-tuan boleh tak? Boleh. Ya, senanglah. Boleh ke tak boleh? Boleh. Itu setengah-setengah pendapat kata boleh lah. Kita puasa 6 hari. Samping tu kita qadakkan puasa kita. Apa dalil kita nak pegang? Dalilnya senang je. Dalam Quran Allah ada sebut inna ad-dina yusrun wala usrun. Sesungguhnya agama itu mudah dan tidak susah. Jadi buatlah. Campurkan sekali yang sunat dengan yang wajib. Tapi pada pendapat saya lah ya. Yang sunat tetap sunat, yang wajib tetap wajib. Jadi kita tak boleh campurkan. Yang qadak lah. Itu dah hutang kita. Yang sunat ni apa dia? Itu sesuatu yang kita buat dengan tujuan untuk mendapat pahala yang lebih, ya. Tapi yang qadak wajib. Tak bolehlah campurkan dengan yang sunat. Kalau kita nak betul-betul beribadah itu berdasarkan kepada perkara yang kita lakukan itu berdasarkan pada perkara yang kita nak lakukan itu sesuatu yang betul-betul sungguh-sungguh kita nak lakukan. Yang sunat kita buat sunat, yang qadak kita buat qadak sebab dia wajib. Tapi ada pendapat mengatakan boleh dicampurkan dua-dua. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan. Dan wajib diqadakkan puasa yang wajib itu kemudian daripada putus dan jikalau dahulu daripada mandinya sekalipun. Qadak puasa ni boleh diganti walaupun dia belum mandi lagi. Dia belum mandi wajib lagi. Katalah dia 1 hari ke 2 hari ke dia nak kena ganti puasa tu, dia belum mandi wajib, boleh dia buat. Walaupun dia belum mandi wajib. Itu apa? Tak sama. Masa datang haid, tak boleh berpuasa. Dah putus haid, bolehlah gantikan wajib puasa tu diqadakkan. Tapi belum mandi lagi pun boleh sebab dia belum haid. Sebab dia sudah tak ada haid lagi. Bersalahan sembahyang. Berbeza dengan sembahyang. Yang wajib, tiada wajib diqadakkan dia. Sembahyang tak wajib qadak. Orang yang datang haid, dia tak boleh sembahyang, tetapi tak wajib qadak. Dia tak orang buat qadak ni. Sembahyang wajib dia tertinggal masa haid dia tak tunaikan sembahyang tersebut, tapi dia nak qadak pula lepas pada tu. Ni ajaran apa ni?
Ha? Kalau jumpa ajaran seperti itu, maka dia boleh dikatakan ajaran sesat. Ya. Wajib qada solat, ya, yang tertinggal semasa datang haid. Solat itu wajib diqada. Bahaya tak tuan-tuan? Kalaulah wajib diqadakan solat, ya, yang tertinggal ataupun tak boleh solat semasa haid, berapa banyak solat kita nak qada? Kalau dia datang haid 2 minggu, berapa banyak solat? Satu hari 5 waktu, kalau 2 minggu, berapa waktu? Buka kalkulator. Satu minggu, satu hari 5 waktu. Kalau satu minggu 5 kali 7, 35. Kalau 2 minggu, dah 70 waktu. 70 waktu. Kalau diwajibkanlah qada, maknanya kita terpaksa solat 2 kali ganda. Satu yang wajib kita tunaikan, yang qada pun kita tunaikan. Sebab itu tidak diwajibkan qada solat bagi orang yang datang haid semasa dia, ya, solat, ya. Maka faraq antara keduanya. Apa mana faraq? Dia tulis dalam tulisan Rumi apa? Faraq. Dia beza ya. Dia tulis beza ke dia tulis faraq? Ya, beza. Beza keduanya. Kalau mufaraqah, mufaraqah, mengasing, berpisahlah sementara. Mufaraqah. Ya. Kalau suami isteri itu ada masalah, ya, dari segi hubungan dan sebagainya, keraguan dan sebagainya, mufaraqah. Mufaraqah ni berpisah sementara. Faraq beza. Ini bahasa Arab. Bahasa Arab ni lain sikit daripada bahasa kita. Faraq, mufaraqah, ya. Lagi apa lagi? Kalau firqun lain pula mana dia. Faraq, mufaraqah, firqun maknanya dia kumpulan. Itu lain pula bahasa dia. Ya. Kemudian tuan-tuan dan puan-puan, dan faraq beza antara keduanya itu berulang-ulang semayang, maka jadi bersangatan kesukaran atasnya pada mengqadahkan akan dia bersalahan puasa. Itu alasan dia. Kalau salat itu wajib diqada, maka dia akan berlaku berulang-ulang dan ini menyukarkan. Nah, ini menyukarkan. Menyukarkan bagi siapa? Bagi golongan wanita lah, sukarlah dia. Sebab orang-orang perempuan ni lagi banyak kerjanya daripada orang lelaki. Nak masak, nak masuk, nak menjidai kain, lagi apa lagi nak. Nak potong bawang, nak potong lada. Banyak kerjalah orang perempuan. Jadi menyukarkan dia. Sebab itulah agama ni ada dipanggil rukhsah. Apa dia rukhsah? Keringanan. Maknanya Allah tak sukarkan kita banyak perkara. Walaupun kita fikir dia sukar, tapi sebenarnya ada banyak perkara yang Allah ringankan kita. Ya. Sebab itu kita bacalah selalu ulang-ulang. Inna dina yusrun wala usrun. Sesungguhnya agama itu mudah, bukanlah susah. Sebab ada orang yang mengadulah, ya. Ada masalah di segi pakaian orang perempuan ni. Ya. Sehingga kan timbul trend pada satu masa dahulu, ya, bagi orang-orang perempuan yang dikatakan solihah, ya, pakaian dia hendaklah tebal. Kalau berjubah dia tebal-tebal. Sebab itu adalah tanda orang yang sangat kuat iman dia, solihah. Tapi maksud yang sebenarnya bila seseorang memakai baju jubah hendaklah menutup aurat dan tidak menampakkan bayangan jasad dia. Bukanlah mesti tebal, ya. Kalau tebal dalam cuaca panas, kain yang tebal dipakai cuaca yang panas, dia akan menimbulkan masalah di segi apa? Di segi kesihatan lah, maknanya terlalu panas.
dalam cuaca yang panas. Dia ada keringanan dia. Dan haram atasnya, atas perempuan yang haid ini, ia menyerahkan dirinya bagi suaminya atau penghulunya. Dijimaknya. Haram. Orang perempuan yang datang haid, menyerahkan dirinya kepada suaminya atau penghulunya. Penghulu ni siapa? Penghulu kampung ke? Tahu dia? Tuan dia, majikan dia. Penghulu dia. Tuan banyak baca cerita-cerita berkaitan dengan penghulu-penghulu ni kan. Majikan-majikan ni. Sekarang tak ada lagi dah bab-bab hamba sahaya ni dan sebagainya, tak ada dah. Tapi ada trend ataupun amalan, Kalau kita baca cerita pembantu-pembantu rumah Indonesia di Arab Saudi tu, seolah-olah orang Arab ni masih lagi mengamalkan pembantu-pembantu rumah ni seperti hamba sahaya. Ini ada cerita lah. Ada kisah dia. Tapi bukanlah kisah yang begitu meluas sangat dalam masyarakat. Tapi ada peristiwa ini berlaku. Jadi haram atas orang perempuan yang haid menyerahkan dirinya kepada suaminya dan penghulunya untuk dijimak. Dahulu daripada mandi. Orang dahulu daripada mandi. Sebelum mandi. Sebelum dia dah bersih dah. Tak ada haid dah. Tapi belum mandi lagi. Haram. Dia menyerahkan dirinya kepada suaminya. Dia belum mandi lagi. Dan jikalau kemudian daripada putusnya sekalipun, walaupun dah tak ada haid dah, tapi dia belum mandi, maka adalah haram. Adapun hukum jima akan isteri atau gondek pada haid atau nifas itu daripada dosa yang besar. Itu lagi. Menjima isteri yang dalam haid dan gondek yang dalam haid adalah satu dosa besar. Jadi ini pun kena tahu juga. Bagi kita zaman kita ni kena benda-benda yang menyebabkan hukumnya adalah dosa besar, inilah salah satu daripada hukumnya. Jika dengan sengaja lagi mengetahui akan haramnya. Jika dilakukan dengan sengaja dan tahu pula hukumnya haram, maka kita lakukan, maka itu adalah dosa besar. Jadi tuan-tuan dan puan, dosa besar. Bagi orang yang tahu hukumnya haram dan juga sengaja dibuat. Lagi tiada digagahi atasnya. Lagi tiada dipaksakan atasnya. Kalau tak ada paksaan. Kalau dipaksa, tak berdosa. Apa contoh dipaksa? Siapa paksa? Pihak yang lebih kuat pada kita lah. Memaksa dengan sama dengan kekuatan yang ada pada dia. Ataupun dipaksa dengan ancaman. Letakkan senapang kat kepala kita. Kau buat ni. Janganlah berlaku tuan-tuan. Dan hukumnya lagi, kufur orang yang menghalalkan dia. Haram. Atau kufur orang yang menghalalkan yang haram. Artinya benda haram. Perempuan haid adalah berdosa besar. Bila dia menyerahkan dirinya pada suaminya atau pada majikannya. Dan ada pula orang yang menghalalkannya. Maka orang yang menghalalkan itu, dia dah jadi kufur. Orang yang menghalalkan yang haram, maka hukumnya adalah kufur. Hukumnya pada orang tersebut. Dan sunat bagi orang yang jima' dengan sengaja, lagi mengetahui akan haramnya, ia bersedekah dengan satu miskal daripada emas yang suci. Ini lepas daripada dia lakukan tersebut, dia dah tahu, sengaja dia buat, maka sunat selepas daripada itu, dia dah buat dosa besar, dia bersedekah. Sedekah apa? Dengan satu miskal daripada emas yang suci.
Jika ada wati itu pada awal keluar darah dan kuatnya, kuatnya, kuat autatnya, kuatnya, masa kuatnya. Jadi untuk untuk menyelesaikan masalah ini, dia dah menanggung dosa besar dah, tapi dia boleh bersedekah dengan satu miss call. Satu miss call ni berapa banyak? Satu kati ke? Satu kati emas. Tak sampai satu miss call ni. Pada masa dia kuat, dilakukan masa dia masa kuat, keluar darah dan kuatnya, dan jika pada akhirnya masa darah tu dah lemah, dah turun, tak lagi keluar banyak, ketika dhaifnya, setengah miskol. Ini sampai sini dulu tuan-tuan. InsyaAllah kita akan sambung lagi kan ni. Kalau berkaitan dengan dengan miskol ni nanti. Jadi atas permintaan Tuan Haji Norman, dia memohon kita membacakan sedikit doa selamat dan doa kesyukuran di atas kesihatan cucu dia, yang lahir tak cukup bulan, yang lahir tak cukup bulan dan sekarang dah sihat seperti biasa, dan kita sama-sama lah berdoa supaya kesejahteraan itu berterusan dan mendapat kerahmatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma ij'al lana li alaika zakirin wa li ni'maika syakirin wa ala qada'ika wa bala'ika wa qadarika minas sabirin. Minal halali marzuqin wa anil harami ma'sumin wa fil jinani mun'amin wa anil nirani mu'adin wa ila wajhika wa nabiyika sallallahu alaihi wasallam ya rabbi nazilin mutamattiin. Udnallahumma ilaika maradan jamila, udnallahumma ilaika maradan jamila, udnallahumma ilaika maradan jamila. Allahumma jamilna bil afati wa salama wa hakikna bit taqwa wal istiqamah wa a'izna min mujibatin nadamah yaumal qiyamah innaka sami'ud du'a ya arhamar rahimin. Allahumma jamilna bil afati wa salama warzuqna kamalal mutaba'ati fi sihatin wa afiyatin wa salamatin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aktub salamata wal afiyata lana wa li abidika al-hujjaj wal zuwar wal musafirin wal mukimin fi barrika wa barika min ummati sayyidil mursalin. Allahumma fir lana dhunubana wa li walidina wa li ummahatina wa jaddadina wa jaddatina wa masyayikhina wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi taala